اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 67. Muka surat 67 baris atas sekali. Muka surat 67 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Doa, itu tajuk dia. Doa. Doa itu meminta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas jalan merendah diri. Atas jalan merendah diri. Dan apa-apa doa, apa kala didapatnya, diperkenang akannya, akan apa-apa doa, maka dapat itu dengan kurniaan Allah Ta'ala, dengan kurniaan fadli daripada Allah, bukan satu kewajipan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini dapat manfaat, dapat kegunaan kepada yang hidup dan yang mati. Dan doa ini dapat manfaat, dapat kegunaan kepada yang hidup dan yang mati. Doa itu meminta kita kepada Allah atas jalan merendah diri, atas jalan tadarru' dia panggil. Atas jalan tadarru', atas jalan merendahkan diri. Maka apabila doa ni minta kita kepada Allah atas jalan merendah diri, atas jalan tadarru', maka kena jaga adab-adab ketika berdoa. Jadi dalam kitab ni nanti bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Tapi sebelum bicara bab mati ni, dibicara terlebih dahulu berkaitan dengan berdoa. Cerita berkaitan dengan apa dia doa. Doa-doa ni apa? Doa ni meminta kita kepada Allah atas jalan merendah diri. Doa-doa ni menuntut daripada yang bawah kepada yang atas. Itu doa. Sini doa disebut minta kita atas jalan merendah diri. Doa ni at-talabu ala sabilit tadarru' dia panggil. Meminta, memohon kita akan kepada Allah
atas jalan merendah diri, tadarrak serta khusyuk, tawaddu' serta ikhlas hati, serta mengharapkan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa ni meminta, memohon, bukan memerintah. Ya Allah beri ni, ya Allah aku minta acak kali dah. Itu bukan meminta, itu bukan memohon atas jalan merendah diri. Itu nak mengatur akan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Tuhan atur dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk, kita reda. Qada Allah, qada yang buruk sekalipun, wajib kita imani ada hikmah dia, tidak sia-sia. Tapi kita dituntut, diperintah supaya berdoa. Apakah doa ni? Memohon kepada Allah atas jalan merendah diri. Pohon kepada Allah. Bila pohon ni, dia ada adab-adab dia lah. Orang yang memohon kepada Allah yang maha mendengar. Macam mana permohonan kita kepada Allah yang maha mendengar? Permohonan kita kepada Allah dalam keadaan suara yang rendah, suara yang perlahan, suara yang rendah. Sebab apa? Sebab kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, Allah yang maha mendengar. Jadi permohonan kitanya, kita pohon hal keadaan perlahan. Sebab kita memohon. Kita memohon. Bila kita memohon ni, macam mana permohonan kepada Allah? Permohonan dalam keadaan perlahan sahaja. Permohonan kita kepada Allah hal keadaan perlahan. Itu adab kita berdoa. Melainkan kita berdoa tu kerana supaya didengari oleh yang lain, supaya diaminkan oleh yang lain, barulah kita berdoa, suara dikuatkan sedikit. Ini kita bicara bab adab berdoa ni. Berdoa memang kita sentiasa berdoa, tapi adabnya macam mana? Jadi berdoa ni dalam keadaan merendah diri, tadarruk, dalam keadaan merendah diri dengan suara yang perlahan, sebagaimana yang diperintah oleh Allah, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Wala tajhar bi salatika, jangan engkau jaharkan dengan solat engkau, yakni dengan doa engkau. Jangan engkau jaharkan dengan solat engkau, yakni dengan doa engkau. Wala tukhafit biha, dan jangan pula perlahan dengan doa tu. Siapa ke dak keluar suara, mek bunyi mulut, tak jadi gitu. Siap saya berdoa dalam hati. Wala tukhafit biha, kata Tuhan. Dan jangan engkau perlahan dengan doa tu. Dengan bahawa mulut bergerak tetapi suara tak keluar. Itu mulut bergerak. Kalau kata berdoa dalam hati, tak, berdoa dengan lidah. Doa dengan lidah. Kena keluar suara. Dengar dengan ni hingga dengar suara. Tapi dengar suara ni, dengar suara diri sendiri. Jangan engkau jaharkan, jangan engkau kuat ni siapa ke orang jauh-jauh dengar. Ada ni. Sebab itulah kita, walaupun kita sembahyang subuh seorang diri, Fatihah sunat baca kuat, jahar. Surah, Fatihah, Amin dan surah. Tiga-tiga tu sunat jahar belaka, sunat kuat belaka. Sembahyang subuh. Sunat jahar, sunat kuat. Fatihah, Amin dan surah. Tetapi ketika kita berdoa kunut,
disunatkan perlahan. Jangan duk kuat. Tapi perlahan, jangan sampai ke suara tak keluar. Wala tukhafit biha, jangan kau perlahan dengan doa sehingga telinga kamu pun tak dengar. Kena keluar suara, telinga dengar. Tapi jangan kuat. Melainkan sembahyang subuh tu kita jadi imam. Bila kita jadi imam, disunatkan kuat suara supaya doa kunut kita diaminkan oleh makmum. Gitu cara dia. Tapi kuat tak kuat doa kunut ni tu imam, kekuatan suara doa tu biarlah rendah sedikit daripada kuat baca Fatihah dan surah tadi. Sebab Fatihah dan surah memang hukum asal dia dah sunat baca kuat. Adapun doa kunut hukum asalnya sunat baca perlahan. Tapi disunatkan kuat kerana kamu jadi imam supaya doa kunut kamu diaminkan oleh imam. Sebab kalau kebetulan walaupun imam tu mengkuatkan suara kunut, tapi oleh kerana bising dengan hujan, contohnya pagi-pagi tu, menyebabkan makmum perempuan jauh sedikit tak dengar, maka makmum perempuan tidak akan aminkan. Lepas tu macam mana? Da'a binafsih, doa sendirilah. Walaupun makmum perempuan tu dengar, makmum lelaki di hadapan, amin, amin, jangan teruk tu. Sekarang imam baca doa kunut kuat, tapi bising dengan hujan. Jadi makmum lelaki yang berdekatan dengan imam dengar, maka tidak berdoa lah, amin sajalah. Makmum perempuan jauh sedikit, dia tak dengar. Dengar tapi tak butir, hukum tak dengar. Dengar tapi tak nyata, hukum tak dengar. Tapi hak makmum ramai-ramai di hadapan lelaki tu, amin, kuat suara amin cepat ramai. Makmum perempuan di belakang dengar amin tu, bukan tupang amin tu. Lepas tu macam mana? Baca doa kunut sendiri sebab tidak mendengar. Jadi hukum asal baca doa kunut ni, baca doa perlahan. Disunatkan kuat oleh imam supaya diaminkan oleh makmum di belakang. Maka kuat ketika berdoa kunut, suara kena rendah sedikit daripada kuat ketika membaca Fatihah, amin dan juga surah. Tapi nak ceritanya, hukum asal membaca doa kunut, walaupun Fatihah baca kuat, amin surah baca kuat, doa kunut sunat perlahan. Sebab apa? Wala tajhar bi salatika, jangan engkau jaharkan, kuatkan dengan doa engkau, kata Tuhan. Wala tukhafit biha, tapi janganlah perlahan sampai ke telinga engkau tak dengar. Ini kita berdoa. Ada ni. Itu doa kunut. Sama juga doa selepas sembahyang. Berdoa disunatkan perlahan, dengar telinga sahaja, memohon kepada Allah, merayu kepada Allah. Perlahan jelas suara Allah yang maha mendengar. Tapi nak diaminkan oleh makmum di belakang. Tapi bukan makmum dah. Selepas tu imam beri salam, tak ada imam, tak ada makmum dah. Dah tu imam beri salam dah. Ada imam lagi? Ada makmum lagi? Tak ada dah. Cuma kita pakat berjamaah. Pakat alaikum bil jamaah, Nabi kata. Lazimkan atas kamu dengan berpakat. Sebab kalau buat seorang ni tak berapa jadi. Yang asalnya bacaan wirid lepas sembahyang buat masing-masing. Pak asalnya. Tapi tak jadi, kena pakat. Sama juga yang asalnya tarawih buat masing-masing. Bukan buat berjemaah. Walaupun Nabi pernah buat berjemaah 3 malam pada tahun yang pertama difardukan puasa Ramadan, tahun yang kedua hijrah. Tapi kemudian tidak ada berjemaah tarawih, berjemaah tarawih tidak ada. Tapi pakat buat, baru jadi.
Tak pakat buat, tak jadi. Nyata bagi kitanya, pada masa COVID, PKP, Masjid Surau tidak ada tarawih, buat di rumah, tak buat-buat sungguh ni. Tak buat-buat pun. Sebab apa? Sebab, buat seorang tak jadi. Hak terror dah. Hak terror pun hak hebat dah lah. Hak terror dah lah. Hak kehandalan dah. Hak 20 selama-lama ni di masjid, buat di rumah tak ada 20 dah dia kata. Lapang dia. Itu pun nebeng dah tu lapang tu. Tu hak power dah tu. Hak kuat dah tu. Dia kena berjamaah. Kena pakat. Barulah jadi. Sama dengan berwirid lepas solat. Kalau tak pakat, tak jadi. Jadi pakat. Berdoa pun pakat. Tapi bukan berjemaah dah. Sebab tak ada imam, tak ada makmum dah. Yang mana berdoa ni hukum asalnya disunatkan perlahan. Tapi supaya diaminkan oleh orang ramai di belakang, yang bukan makmum kita dah sebenarnya. Kuatkan suara sedikit. Biar diaminkan oleh makmum yang di belakang. Sama juga dengan berwirid. Berwirid lepas semayang tu yang asalnya masing-masing bacaan wirid lepas semayang, kesemuanya warid datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai ke wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali itu semua datang dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Bacaan-bacaan tu datang dari hadis Nabi. Tapi buat pakat ramai-ramai tu Nabi tak buat. Kita pakat buat jadi hijau. Lepas tu berwirid itu disunatkan kuat ke perlahan tu imam ni. Disunatkan perlahan, bukan kuat. Perlahan dengan makna dengar di telinga sendiri sahaja. Melainkan disunatkan kuat juga sedikit supaya makmum di belakang mempelajarinya. Makmum di belakang mempelajarinya. Sebagaimana kita budak-budak dulu tak pernah ngapal wirid semayang, tapi jadi pandai kerana dengar wirid yang imam kuatkan. Lepas tu sampai bilalah nak makmum mempelajari tiap-tiap bertahun-tahun dah ni. Sampai bila-bilalah. Sebab makmum kita di belakang tu sentiasa ada yang baru. Kan makmum ni kan, dia kata sunat wirid kuat sikit supaya dipelajari. Tak selesai lagi ke belajar. Makmum belakang tu tak pandai lagi ke apabila kamu membuatkan wirid itu. Makmum di belakang tu ada semua hak baru-baru. Sebab Tok Guru pondok boleh ditanya, kenapa Tok Guru ni kuat semua wirid? Supaya dipelajari oleh makmum di belakang. Maka orang tanyalah, dah pelajar pondok di belakang tu tak pandai-pandai lagi ke nak kuat sama-sama ni? Tok Guru jawab kan? Makmum di belakang, pelajar pondok yang di belakang ada semua hak baru-baru. Nak ajar tu lah. Jadi akhirnya kuat sampai ke sudah. Tapi hukum asalnya perlahan. Disunatkan kuat supaya dipelajari. Disunatkan kuat supaya seiring selaras. Disunatkan kuat supaya jadi bersemangat. Kalau tak bunyi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, senyap je. Lepas tu orang lain wirid masing-masing kucalana sekalinya. Tak jadi wirid Ada tempat pengajian, pelajarnya ramai, dia memang wirid dia tak dengar. Perlahan sangat-sangat. Pelajar hak belajar agama tu berwirid ke tak? Tak. Lepas tu dia apa? Cokek. Mu cokek aku cokek mu. Pada cokek. Cokek ni lah ni, cokek. Gurah. Tak wirid. Akhirnya pelajar dia balik kampung, so jadi imam tengah-nganga nak wirid apa lepas mayang. Tu. Pelajar dia balik kampung, dah ngaji agama kan, balik kampung tolak jadi tu imam lah. Tu imam okey lah. Baca Fatihah sedap, baca surah sedap.
Tapi lepas beri salam, dia nak wirid tu. Tengah-tengah, tak pandai nak buat. Sebab dia belajar, tok guru dianya, wirid perlahan. Sampai masa berdoa, doa pun perlahan juga. Lepas tu, makmum nak aminkan. Lepas tu adalah belakang tu imam. Amin. Seorang. Amin. Belakang pun tu. Amin apa? Tak dengar doa. Doa sendiri sebenarnya. Tadi. Ketika membaca doa kunut. Yang imam baca kuat. Tapi tak dengar kerana bising dengan hujan. Saya contohkan makmum perempuan di belakang. Makmum perempuan tu ingat tak? Makmum. Faham tak? Dia ada ikatan dengan tok imam di hadapan. Tapi oleh kerana makmum, dia ada ikatan dengan tok imam di belakang. Tak dengar kunut tok imam sebab bising dengan hujan. Makmum perempuan di belakang yang memang berikat dengan tok imam di hadapan, kunut tu sunat baca sendiri, bukan aminkan. Sekarang ni doa lepas semayang, dia bukan tok imam kita bukan makmum dia pun. Kita tak dengar doa dia. Amin apa? Baca doa sendirilah. Pada ni dia kena kuat lah supaya diaminkan oleh orang ramai. Hukum asal memanglah perlahan, tapi jangan selapih gitu. Tapi kena ingat, sama ada wirid sama, doa sama, hukum asalnya sunat perlahan. Nak kuatkan sedikit supaya diikuti oleh makmum. Kena jagalah kuat suara tu. Kalau ada makmum tambah rakaat, rendahkan suara tu. Ada makmum tambah rakaat. Sebab tu imam selesai memberi salam, terus berpaling mengiring kepada makmum dengan bahawa kalau ada makmum tambah rakaat di belakang, tu imam akan perasan, ramanya makmum tambah rakaat. Maka ketika berwirid tadi tu imam jangan kuatkan sangat suara, nanti ganggu orang yang tambah rakaat. Yang sebenarnya kamu berwirid masing-masing, tapi oleh kerana kamu nak pakat ramai, yang hukum asalnya berwirid perlahan, kamu hanya disunatkan kuat kerana nak ajar makmum di belakang. Tapi oleh kerana ada makmum yang sedang sembahyang tambah rakaat, jaga-jaga suara tu, jangan kuat sangat. Ganggu sembahyang hukumnya haram. Kena letak molek lah. Ni ada ni orang dalam radio dia mengajar. Takkan wirid kuat kita ganggu di semayang. Tu lori bah lalu tepi jalan, tak ganggu semayang pun pening kita dengar. Dia mempertahankan wirid tu kuat walaupun ada tambah rakaat. Nanti kata ganggu orang tambah rakaat tu kalau kamu wirid kuat. Tu tepi jalan kan, lori dah lalu, kuat suara lori kan. Bah ada lalu, kuat suara bah kan. Tak ganggu pun dia kata semayang. Takkan kita wirid kuat ganggu semayang. Kata pelik dia punya alasan. Lepas tu, kenapa dia mari lambat? Disalah pula orang tambah rakaat mari lambat. Dah, orang tambah rakaat tu kan mari lambat. Kenapa kamu mari lambat? Mari awal-awal. Dah kira gitu. Kena ingat, walaupun imam tu dikuatkan sedikit suara tu berwirid, hukum asalnya sunat perlahan. Kuatkan ni supaya diikuti oleh makmum yang lain. Tapi kena beringat-beringat, ada orang tambah rakaat, ganggu semai hukumnya haram. Masa berdoa pun sama, sunat perlahan, dikuatkan sedikit supaya didengari oleh orang belakang nak mengaminkan. Tapi sekarang ni di baju ni kan, tu imam dia ada mikrofon di baju ni kan, tak payah kuat sangat lah, orang dengar dah belakang. Mana wirid tu dengan nada yang rendah. Masa berdoa memohon kepada Allah dalam keadaan atas jalan merendah diri, tadarru', mohon kepada Allah. Allahumma. Jangan kuat macam Allah ni tak dengar. Semangat sekalipun jangan duk kuat gitu. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Duk mengangkat suara tu. Hak Nabi kata irba'u ala anfusikum. Ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum
wahai manusia, kesembelahlah oleh kamu akan diri atas diri kamu. Sembelah. Duk kuat suara tu, nanti sakit tekuk. Nabi kata, sembelah atas diri kamu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innahu hakimun sami'un qarib. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kamu akan Tuhan yang tuli dan Tuhan yang jauh. Sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan yang hakim, sami yang maha mendengar, qarib yang hampir dengan kamu. Fa innakum la tad'una asamma. Kamu bukan berdoa memohon kepada Tuhan yang pekak. Tuhan yang kamu berdoa tu Tuhan yang maha mendengar. Maka janganlah kuat sembelah atas diri kamu. Ni mari semangat. Itulah sekarang ni kan. Sekarang hok doa ketika khutbah Jumaat, doa ketika ni kunut nazilah. Ni hak Palestin ni kan. Kadang-kadang ada yang jenis ada yang jenis mana ni? Yang jenis dia angkat suara tu atas mimbar tu, ya Allah. Bergegar mimbar, semangatnya kita memohon kepada Allah. Jangan angkat suara kuat-kuat. Fa innakum la tad'una asamma. Kerana sesungguhnya kamu tidak memohon berdoa akan Tuhan yang pekak. Bukan Tuhan yang pekak yang kamu berdoa tu. Tuhan yang maha mendengar. Hendak ni. Sampai masa baca kunut nazilah, kuat juga. Allah kata, kita baca kunut Fatihah Jumaat kuat, surah Jumaat kuat, kunut nazilah pun kuat. Tapi kuat kunut nazilah ni dikena rendahkan sedikit daripada kuat Fatihah, amin dan surah ketika sembahyang Jumaat tu. Rendahkan sedikit. Ini masa khutbah tadi dia baca doa Allah lah, semangat. Sampai masa baca kunut nazilah pun Allah kata kuatnya lah dia baca doa. Rendahkan suara. Sebab kita meminta kepada Allah atas jalan merendah diri. Bukan kita nak laung macam nak memerintah Allah Subhanahu wa taala. Macam Allah tu tidak mendengar ke? Siapa nak bertepik-tepik begitu lalu tu? Semangat. Semangat panggil apa ni? Semangat tak ada ilmu orang panggil. Mohon pada mohon. Macam mana mohon? Meminta, memohon atas jalan merendah diri macam mana? Ini adab. Adab ketika berdoa kena jaga. Gitu juga kadang-kadang buat program nak nutup dah program. Syekh dia pun baca doa penutup. Maka baca doa penutup ni hak nak tukar amin ni jadi semangat. Menangis-nangis pun ada. Yang syekh ni pun jadi naik syekh. Yang syekh tadi naik syekh. Dia punya berdoa bergegar masjid. Hak ramai-ramai ni bertambah kuat menangis. Syekh tu lagilah naik syekh. Kuat suara. Ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kesembelah atas diri kamu. Kamu bukan berdoa kepada Tuhan yang tuli. Kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar. Jadi syekh pun nak syekh juga. Adab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Memohon kepada Allah atas jalan merendah diri
serta khusyuk, serta tawaduk, serta ikhlas hati, serta percaya hati akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan doa je ni. Rasa-rasa macam tak boleh, tapi minta je lah, biar tak boleh pun. Tak ada adab gitu. Minta lah, mohon kepada Allah. Tapi tang tak berkenan Tapi lepas tu, biar buat syarat je. Tak nampak sangat tak berdoa, kita berdoa. Tapi ya Allah, dah cara doa kitanya. Jangan gitu. Doa serta kita percaya mengharap doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, adab dia panggil. Kemudian kita meminta atas jalan merendah diri ni, memohon, merayu kepada Allah dengan doa yang biasa. Jangan doa buat lagu pula, buat lagu menyanyi. Buat lagu menyanyi ni, itu ke cara meminta? Melagu-lagukan itu cara meminta. Hak ni melagu-lagukan ketika meminta, cerita P.Ramlee hak kena lelong tu lah. Kan P.Ramlee kena lelong tu kan. Habis kedah barang di kedah tu kan, lelong belah kedah, maka anak yatim tu lah berlarok tu, berarak tu duk menyanyi. Dia menyanyi ke apa tu? Dia minta dah ke? Cerita P.Ramlee tu kan, dalam kedah tu habis licin dah. Kedah tu kosong dah, lepas tu ada anak-anak yatim tu berarak tu. Bantu kami gitu ada ke apa? Hak anak yatim tu. Hak P.Ramlee suruh ambil kedah kosong tu buat tempat dia. Orang berdoa nyanyi macam cerita P.Ramlee . Dia kalau berdoa menyanyi ni, kalau doa bahasa Arab, bunyi sedap sikit. Ni doa bahasa Malaysia, awak nyanyi juga, ngam-ngam dengan cerita P.Ramlee bahasa Malaysia. Ada orang dia gitu lah. Habis je dia punya ceramah dia berdoa kau Melayu. Lepas tu dia nyanyi pula, kata macam cerita P.Ramlee, cerita anak yatim tu lah. Kalau doa kau bahasa Arab, dia buat lagu rasa macam ngam sikit lah. Tapi bukan itu cara berdoa. Doa tu benar, kita memohon kepada Allah. Jangan lagu-lagu. Macam kita memohon kepada orang tu. Kita memohon kepada orang, kita pergi nyanyi depan dia, tepuk dahi kawan tu. Itu cara dia. Dan doa ni pula memang afdal dengan bahasa Arab. Dan doa ni yang paling afdal dengan ayat Al-Quran. Nombor 2, doa hadis Nabi. Nombor 3, doa yang disusun oleh ulama-ulama. Doa ayat Quran lah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat Quran. Rabbana zalamna anfusana, ayat Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah, ayat Al-Quran. Semuanya bahasa Arab. Memang afdal dengan bahasa Arab. Doa Nabi pun dengan bahasa Arab. Banyak doa yang diajak oleh Nabi tu semuanya bahasa Arab. Semua doa kita dah baca tu lah. Doa naik kenderaan, doa apa semua tu. Bahasa Melayu, bahasa Arab. Ada tak orang tukar dia bahasa Melayu? Naik kenderaan, kita baca doa yang ianya ayat Al-Quran tu. Ada kita tukar dengan bahasa Melayu? Tak, bahasa Arab. Doa nak masuk tandah, doa keluar tandah. Bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Arab. Itu yang afdal. Ada. Nak berdoa sebelum makan, lepas tu doa ke bahasa Melayu, ada? Bahasa Arab lah ke? Itu lebih afdal. Hak afdal lah. Tapi kalau tak pandang dengan bahasa Arab, Melayu pun Melayu lah. Tapi afdal. Bukan dinafikan berdoa ke bahasa Melayu. Mana afdal, mana lebih utama? Berdoa ibadah sunnah Nabi. Bila berdoa ibadah sunnah Nabi ni, yang afdalnya hak asal, hak original. Mana? Bahasa Arab. Itu hak asal, itu hak original. Kita berdoa ni ibadah, kita berdoa ni sunnah Nabi. Yang afdalnya hak original lah. Tak pandanya kita hak Arab, kita Melayu pun Melayu lah. Janji berdoa. Ada ni.
Ada kata doa ke bahasa Arab, dah faham. Saya doa ke Melayu lah. Dah. Kita doa ke bahasa Arab, kemudian fahamkanlah makna. Gitu. Sekarang ni ada buat di peseng bahasa Arab, lepas tu terjemah. Bahasa Arab, lepas tu terjemah. Bahasa Arab, lepas tu terjemah. Jadi apabila berulang-ulang, satu doa tu dengan bahasa Arab, satu doa tu terjemahan, jadi apa ni? Jadi ifrat pula, jadi berjela-jela lah pulaknya. Yang mana tika berdoa disunatkan takhfif. Disunatkan takhfif. Sebab Nabi SAW melarang anil ifrat fi doa. Nabi melarang berdoa tu berjela-jela. Jadi panjanglah. Sebab Arab terjemah, Arab terjemah, Arab terjemah, dia panjang. Tak terjemah-terjemahnya lah. Sekarang ni khutbah Jumaat, Arab separuh, Melayu separuh. Mujur kau ada Arab separuh. Kalau Melayu belaka, tak sah khutbah. Sebab berdoa tu salah satu dari rukun khutbah. Maka rukun khutbah dikena bahasa Arab. Macam ittaqullah tu lah. Ittaqullah tu kan pesan takwa tu kan rukun khutbah. Ittaqullah, pesan takwa, itu adalah rukun khutbah. Rukun khutbah syaratnya bahasa Arab. Kalau dia tak kata ittaqullah, dia hanya saya berpesan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah, tak sah khutbah. Sebab dia tak dengan bahasa Arab. Tapi dia ada pesan takwa kok bahasa Melayu. Pesan takwa rukun khutbah, syaratnya bahasa Arab. Doa rukun khutbah, syaratnya bahasa Arab. Tapi mujurlah khutbah Jumaat tu di bahasa Arab dulu, sesalah rukun khutbah tu baru datangkan bahasa Melayu. Dulu tak ada gitu. Dulu bahasa Arab sampai ke habis. Itu yang lebih afdal. Alasan dia, orang ramai tak faham bahasa Arab, dia kata. Faham kan? Bolehlah, tak ada apa. Tapi kita bicara afdal. Tapi khutbah Jumaat tu, dia ayah Arab dulu. Hak Arab tu lah yang jadi melengkapi syarat bagi rukun khutbah berdoa. Kalau dia ambil Melayu daripada awal doa tu, tak sah khutbah. Sebab berdoa rukun khutbah tiba-tiba bukan dengan bahasa Arab. Memang kena bahasa Arab lah. Tak faham, fahamkanlah. Macam ginilah kita dalam semayang kan. Bahasa Arab itu memang wajib bahasa Arab. Bahasa Arab. Tak faham makna, fahamkan makna. Kita wirid lepas semayang, semuanya bahasa Arab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahasa Arab. Faham tak makna? Fahamkanlah makna. Allahumma ajirna minan nar, fahamkanlah makna. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahamkanlah makna. Ayat kursi, fahamkanlah makna. Syahid Allah, fahamkanlah makna. Bahasa Arab belaka. Kita tukar bahasa Melayu kan tak faham makna. Kemudian subhanallah, subhanallah 3 kali ya. Kena kata maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah 3 kali. Boleh. Tak salah, tapi afdal ke gitu? Nanti kan orang kita ada tak tahu makna subhanallah kan? Ada tak tahu makna subhanallah? Ada tak tahu makna alhamdulillah? Ada? Ada tak tahu mana Allahu Akbar? Ada tak tahu mana? Lepas tu kita nak tukar. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah tu lah 3 kali. Orang dengar, viral masuk FB ya. Dia rakam tu. Lepas tu Allah Maha Besar. Pegang tasbih ni. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar 3 kali. Gitu. Dah. Bahasa Arab. Itu asal, original. Gitulah kita berdoa kita juga bahasa Arab lah. Tapi ini bicara afdal. Dah tak pandai doa bahasa Arab, doa kod Melayu lah. Ni selama hidup kita ni, selama hidup kita 10 tahun ni, doa lepas semayang tak ada bahasa Arab. Adalah dok. Ada orang dia tak ada, dia tak reti langsung. Dah lama ke ni ikut doa tu imam je lah, aminkan. Kalau kemasau kan doa kod Melayu dia kata gitu je. Allah kata hidup puluh-puluh tahun nak mati esok sekarang dah. Sampai ke doa lepas semayang sikit je lah, tak payah banyak-banyak. Siapa dia tak ada ni orang tua
Memang dia berjemaah 5 waktu. Mana lepaslah bahagian dianya. Sebab Tok Imam berdoa dah. Tapi kadang-kadang kalau dia semai di rumah. Dia kata dia berdoa reka sendiri lah. Dia kata doa kot Melayu lah tu. Boleh je lah. Berdoa je lah. Kot Melayu pun. Tapi nak ceritanya. Allah lah. Gitu je kita ni. Dengan Tuhan. Doa lepas semayang tu. Siapa ke tak ada. Hak bahasa Arab. Ni jarang-jarang lah. No, ada belaka kita dah. Sedoa je, satu je doa. Semayang 5 kali. Doa yang satu. Tak ada tukar-tukar pun. Tok Imam pun sama Kan ada Tok Imam. Lepas zuhur, lepas subuh dia doa lain. Lepas zuhur dia doa lain. Lepas sahur dia doa lain. Ada Tok Imam kita? Tak ada. Doa satu. Yang satu tu doa dia. Daripada dia muda sampai dia Tok Imam sampai aku Tok Imam tu mati Doa satu tu je lah. Ni kita ni seorang ni siapa tak ada doa. Hak bahasa Arab. Tapi nak cerita orang ni dia berdoa. Dia berdoa tapi dia berdoa ikut dia lah dia kata. Doa lah. Doa Melayu. Tapi dia memang berdoa di masjid. Tapi ada ketika dia main seorang. Tak ada pergi masjid uzur ke. Dia tak ada doa. Payah sangat ke? Tapi kalau seumpama tu sungguh, doa je lah Melayu pun. Tapi bukan dalam semayang. Dalam semayang tak boleh doa dengan bahasa Melayu. Ada orang kata boleh doa bahasa Melayu. Sebab Allah tahu bahasa Arab bahasa Melayu. Bukan kata Allah Ta'ala tahu bahasa Arab bahasa Melayu. Perkataan yang keluar tu Allah yang buat. Ni perkataan yang keluar mulut kita. Doa bahasa Arab. Perkataan keluar mulut kita doa bahasa Melayu. Siapa buat suara tu? Allah yang buat. Memang Allah Maha mengetahui. Tapi dalam semayang tak boleh kot bahasa Melayu, kena bahasa Arab. Tapi nak berdoa ni dalam sujud terakhir nak berdoa. Doa bahasa Arab lah. Lepas tu, kalau tak boleh juga, dah siap doa lah. Siap doa dalam hati ustaz. Doa bukan dalam hati. Wala tukhafit biha. Tuan kata, jangan perlahan dengan doa sampai telinga tak dengar. Ini doa dalam hati pula. Doa dengan lidah lah. Dah tak erti bahasa Melayu. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak erti? Tak erti? Tak erti kau tak tahu nak kata lah. Macam doa tu lah. Ustaz saya ada doa yang khas ni nak minta satu-satu benda. Masa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan akan kami kebaikan atas dunia. Dan ni, masa sebut hasanah tu, kita niat di hati kita apa yang kita nak khas tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pada dunia ni kebaikan. Hasanah kebaikan ni hati kita pun marilah. Kita nak apa? Nak tok laki ke, nak bini ke? Nak hasanah hak baik. Nak hasanah hak baik. Tak maulah tok laki hak buruk, hak bini hak tak pakai. Nak hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pada dunia hak baik. Mana suami yang baik, bini yang baik. Marilah hati tu. Sebab dia kata dia ada doa benda satu khas dia nak. Baca doa tu lah dia erti nak doa khas tu. Nak doa khas kena bahasa Arab. Dia walaupun doa tu bahasa Arab, kalau doa yang kita minta dalam solat tu dunia semata-mata, tak ada hubungan dengan akhirah, ulama berbeza pandangan. Doa bahasa Arab. Tapi doa tu semata-mata keduniaan. Doa tu semata-mata keduniaan. Dengan bahasa Arab lah. Ya Allah, kurniakan aku bini yang comel. Contohnya. Nak bini comel. Mana dunia semata-mata. Tak pakai dengan akhirah. Walaupun doa bahasa Arab. Ulama ada berbeza pandangan. Boleh ke tak boleh. Sah ke tak sah sembahyang. Walaupun doa bahasa Arab. Tapi dunia semata-mata. Walaupun pandangan muktamad kata boleh lah. Janji bahasa Arab. Jangan bahasa Melayu. Itu dalam semayang. Luar semayang, bolehlah doa kot bahasa Melayu pun. Kalau kita tak pandai kot Arab. Tapi afdal
afdal bahasa Arab. Itu asal. Jadi mana kena bicara lah, dia ada bicara bab adab ketika berdoa. Adab ketika berdoa. Kita angkat dua belah tangan kita himpunkan kedua belah tangan kita, himpun ataupun tafriq cerah pun boleh. Itu afdalnya himpun. Kemudian tapak tangan tu kita hadap ke langit. Kemudian angkat tangan sekurang-kurangnya membetuli dua bahu. Kalau hajat tu sangat mendesak, kita angkat tangan lebih tinggi. Tetapi pandangan disunatkan tunduk ke bawah. Angkat tangan serta tangan pandang ke atas, doa selepas berwuduk, doa selepas mandi wajib. Itu doa yang disunatkan mata lenggok ke atas. Adapun doa-doa yang lain, tangan angkat ke atas, mata tunduk ke bawah, sebab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tangan, angkat membetuli bahu, himpun kedua tangan tu lebih baik. Selepas selesai berdoa, disunatkan kita sapu muka. Disunatkan kita sapu muka. Lihat ni, himpun, sebab ada yang menceritakan Nabi iza da'a dhamma kafaihi, Nabi berdoa, Nabi himpun dua tangan. Kemudian lepas berdoa, sunat sapu muka. Adapun cium tangan, itu tidak ada asal. Doa si sudah dicium tangan, itu tak ada asal. Tak ada ambilan tu. Yang adanya rauk muka. Kan ada kan Habib doa cium tangan, Habib doa dia letak dada. Tak ada tu. Sapu muka. Sapu muka betul-betul. Ada Habib doa dia letak dahi, dia letak di hidung, dia letak bawah. Sapu muka, bukan tepek-tepek. Tak faham ke? Sapu muka. Selepas selesai berdoa, bukan tepek dahi sekali, tepek di hidung sekali, tepek dagu sekali, lepas tu berdada. Allah ni nak reka cipta yang berhak. Sapu muka. Adapun cium tangan, tak ada asal. Tak ada reka lah. Jadi macam budak-budak hak ni, hak reka mutu tu lah. Mutu comel-comel dia, modify apa? Mutu comel-comel, budak dia buat dia body fight ke? Tengok pada mutu tu, Allah, uduhnya mutu apa? Dia body fight apa? Body fight dah panggil dah. Dia body fight, mutu comel, tak macam body fight lah. Magak ada molek-molek, dia cabut. Lepas tu dia gitu begini dia buat, huduh jadinya dia body fight. Sama juga kita beribadah ni, tak ada body fight lah. Belajar molek, buat hak asal. Tak ada body fight lah nya. Itu selepas berdoa. Tapi ada juga berdoa tak sunat sapu muka, doa kunut. Tak sunat sapu muka. Ada doa tak sunat angkat tangan. Kita baca wabighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa tu? Bukan doa. Angkat tangan. Dah angkat tangan. Gitulah. Doa tapi tak angkat tangan. Doa ketika khutbah yang kedua pun tak sunat angkat tangan. Yang berdoa pun tak sunat angkat tangan. Yang mendengar doa pun tak sunat angkat tangan, cuma sunat aminkan. Tak ada warid, tak ada datang dari Nabi SAW. Kita para makmum ni angkat tangan, tak sunat angkat tangan. Tapi setengah-setengah pandangan ulama menyatakan angkatlah tangan, sebab doa lain pun angkat tangan, gitu je lah. Tapi kalau amalan untuk guru saya almarhum Babu Najibudin Kerandang, ketika khatib sedang berdoa khutbah yang kedua, tu dah angkat tangan. Kita pelajar pun dah angkat tangan. Tapi balik kampung, oleh kerana orang angkat tangan belaka, kita angkatlah tangan. Sebab ada pandangan ulama mengatakan sunat angkat tangan.
Tapi setengah pada tak ada angkat tangan sebab tidak datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada juga doa yang tak sunat angkat tangan. Tapi doa khutbah kedua tu nak angkat-angkat lah sebab ada pandang mengatakan sunat angkat tangan. Gitu je lah. Kalau dah angkat tangan kau, Allah, malah ayah haji ni. Orang yang angkat tangan belaka, dua tangan bawah. Ni. Sebab kita angkat tangan belaka kan. Tak sebab pelik lah, ni saya cerita ilmu. Saya cerita ilmu. Balik kampung pun tengoklah kadang-kadang duduk jauh daripada orang tak angkat tangan, duduk dekat dengan orang nampak angkat tangan. Takut orang dia takut jadi salah faham benda. Ulama berbeza pandangan, gitu je lah. Tapi nak ceritanya berdoa sunat angkat tangan, ada ketika tak sunat angkat tangan. Selepas berdoa sunat sapu muka, ada ketika tak sunat sapu muka. Itu bicara bab adab ketika kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang perlahan. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan kamu kuatkan suara dengan doa engkau dan jangan kamu rendahkan suara doa engkau sehingga kamu tak dengar. Mana dengan suara yang perlahan. Itu hukum asal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nada yang memohon. Dengan harapan besar di hati, Allah perkenan. Tapi Allah perkenan ni fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Ini dalam mata hikam. Allah perkenankan doa pada waktu yang ia kehendak, bukan pada waktu yang engkau kehendak. Faham tak ni? Allah perkenankan doa pada waktu yang ia kehendak, bukan pada waktu yang engkau kehendak. Kita kehendak doa malam ni, esok boleh lalulah. Kita bangun malam-malam ni mengantuk mata berdoa. Esok nak ada cokoh lalulah. Cokoh ke dah? Ada cokoh lalu depan pintu rumah. Ada. Ya Allah malam ni bangun pukul 3, pukul 4, pukul 5, ya Allah. Bangun pagi esok nak ada cokoh depan pintu. Kita nak supaya Tuhan perkenan mengikut waktu yang engkau kehendak. Dah. Allah perkenan pada waktu yang ia kehendak, bukan pada waktu yang engkau kehendak. Ada dia. Tapi Allah akan perkenan kalau cukup syarat. Ud'uni astajib lakum. Mohon oleh kamu akan daku, nescaya aku akan perkenan. Allah perkenan ni terkadang Tuhan kehendak perkenan segera, ada terkadang Tuhan kehendak perkenan kemudian. Nabi Musa AS sesak di padang pasir, berdoa kepada Allah, diperkenankan doa Nabi Musa AS 40 tahun selepas Nabi Musa berdoa. Perkenan. Tapi 40 tahun selepas mati habis ni, hok puak Bani Israel ni, hok macam-macam hal ni, hok lapis pertama ni, hok lapis hok selama-lama menjadi hamba Firaun tu kan, hok Bani Israel tu jadi hamba Firaun. Jadi apabila diselamatkan oleh Nabi Musa AS, jadi perangai orang tua lama ni payah nak hilang. Mitok itu, mitok ini, mitok itu, mitok ini, macam-macam korenah ni. Walah diselamat dah tu, selamat dah daripada ditindas, dizalimi oleh Firaun. Tapi di perangai ni payah. Bila Allah lepaskan daripada sesak pada pasir, mati habis kok lapis asal ni, keluar generasi baru yang daripada awal lagi beriman dengan Allah dan beriman Nabi Musa AS. Hak inilah barulah Allah Ta'ala lepaskan daripada sesak di pada pasir 40 tahun selepas Nabi Musa berdoa. Sebab apa Nabi perhabis ni? Perhabis kan dia kadang-kadang kan hak lapis yang lama ni dia banyak koreno. Dia sejarah lama, bekasan lama tu lah 40 tahun. Tapi diperkenankan. Terkadang Allah perkenankan akan barang yang ia kehendak. Terkadang Allah perkenan tapi Allah ganti barang yang lain. Ya Allah minta kaya, ya Allah minta kaya, Allah beri sihat.
Sebab apa? Mana maha kaya dengan sihat. Mana maha kaya dengan sihat. Kaya. Masuk kedai. Minta air suam. Lepas tu makan obat. Sebekah obat. Kenyang dengan obat je. Kaya dia. Satu kedai dia jamin. Okey. Makan belakang saya jamin. Dia makan kedai, dia makan obat. Sebekah obat. Kenyang obat je dia. Kaya. Hak dia jamin tu boleh makan macam-macam. Tapi tak kaya. Mana nak? Nak kaya tak boleh makan apa-apa ni. Ataupun hak tak kaya, hak boleh makan macam-macam sebab dia sihat. Mana nak? Mana mahal kaya dengan sihat? Doa siang malam nak kaya, tuan pergi sihat. Sebab apa? Tuan ganti yang lebih baik. Dia Allahumma dia kenang pada seseorang, nak nikah dengan seseorang. Tapi orang lain yang masuk minta. Kita minta orang lain. Orang lain yang masuk minta. Hak dia gila-gilanya orang lelaki lain. Orang lelaki lain masuk minta. Mak ayah dia terima. Tak berkenang dok dengan Tuhan ni. Dia berdoa lama-lama ni minta dengan Tuhan. Bang malam. Sebab dia gila ke budak lelaki contohnya. Tiba-tiba ingat ke dia masuk Muminang. Budak lelaki lain pula masuk Muminang. Keluarga dia terima. Tak ada berkenang ke? Berkenang dah tu. Sebab nak berkahwin kan. Tapi nak dengan lelaki tu. Hak tu baik pada kamu. Hak masuk Minang tu baik pada kamu. Hak tu nampak je handsome. Tapi tak pakai gawar. Hak ni nampak je biasa. Tapi dia bertanggungjawab. Gitulah. Jangan pula. Berdoa. Minta nak lelaki lain. Masuk Minang lelaki lain. Allah perkenang terkadang beri apa yang kita minta. Allah perkenang terkadang Allah beri perkara lain yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Sebab Allah maha mengetahui apa yang baik bagi kita. Allah perkenang. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cukup syarat. Ini bicara hak berkaitan dengan doa. Dan apa-apa doa, apakala didapatnya diperkenang oleh Allah, maka dapat itu dengan kurniaan Allah. Dan doa ini dapat manfaat kepada yang hidup dan yang mati. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 19. Muka surat 19. Baris yang ke-18 daripada atas. Muka surat 19. Baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila engkau dengarkan bang muazzin. Muazzin ni orang yang azan lah, orang yang melaungkan azan, muazzin. Kita panggil muazzin juga dah. Kita lagi Tuk Bilal tu muazzin yang melaungkan azan. Maka bila engkau dengarkan bang muazzin di dalam pertengahan yang demikian itu, yang demikian berdoa ataupun sedang berzikir ataupun sedang tasbih ataupun sedang membaca Al-Quran, maka engkau putus sekalian bacaanmu itu, sunat berhenti. Walaupun sedang membaca Al-Quran, selebih-lebih zikir, ada ketika lebih afdal diam daripada membaca Al-Quran. Bila? Ketika dengar bang muazzin. Sebab dia afdal ni tengok pada tempat. Cuma bila sebut secara ringkas, selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran.
Itu sebut cara itlaq. Cara itlaq tak kait dengan masa, ketika. Selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Tapi ada ketika lebih istighfar. Lepas sembahyang lebih bacaan wirid sembahyang daripada membaca Al-Quran. Tapi sebutnya selebih-lebih zikir, seafdal zikir membaca Al-Quran. Tapi ada ketika afdal zikir bacaan-bacaan yang lain. Tengok pada ketika lah. Tapi secara itlaq, selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Ada ketika bukan kata afdal zikir yang lain. Afdal diam, berhenti kamu daripada baca Al-Quran. Selebih-lebih zikir baca Al-Quran. Tapi saat tu sedang baca Al-Quran, afdal kamu berhenti baca Quran, afdal kamu diam daripada membaca Al-Quran. Ni ketika engkau dengar bang muazzin sedang baca Al-Quran pun berhenti, sedang bersembang terus bersembang, pekok barangkali. Tak ada adab orang panggil. Tak ada adab dalam masjid, pekok. Pekok lah orang tua tu kan, tinggal tak apa dengar dah tu, pekok. Tu kan orang tua pekok belaka. Pekok lah tu. Nyonyeng dalam tabir, orang puang lah. Tapi bukan semua orang puang, orang lelaki dia juga. Tapi orang lelaki biasa bersembang, hoduk tanah. Tu bersembang. Orang mengajar dia bersembang, orang bang dia bersembang. Hoduk luar tu regular. Jangan duduk lebih kurang tu. Masjid tu dia banyak jasa di masjid tu. Itu hak dia, ini hak dia. Tapi orang mengajar duduk luar, bersembang. Dia mengajar pula luar. Dia boleh kondeng pula. Orang mengajar tu dok dalam mana dia kata. Toh dia mengajar. Tak jijak. Tak masuk ke dalam. Sedap pula dianya. Ada ni. Dah lah hidup bersembang bawah. Dia bersembang. Ni memang lah kita kata kau. Apa apa? Kurang ajar. Mana? Biadab lah orang panggil dah. Tua-tua belakang dah. Dah bila jenis kurang ajar ni. Biadab sepak tua gitulah. Duduk luar dia bersembang. Dia kondeng pula. Dia buh markah pula. Ni jijak. Dia buh markah. Mari je ustaz baru. Kau tanya dia. Mana je? Pak mari semalam. Semalam boleh. Boleh panggil pula. Buat apa? Tu baru yang ajar. Ni macam mana Ayah Haji? Ni tak sapa dia kata. Hebat dia. Suruh dia lah mengajar. Ni penyakit masyarakat ni. Penyakit ahli masjid. Ada macam tu. Jadi hidup luar tu mengajar dia bersembang. Orang bang pun dia bersembang. Tapi biasa dalam masjid orang tak bersembang. Tapi biasanya orang perempuan dia banyak isu orang perempuan ni. Dia banyak isu. Dulu saya mengajar, memang orang perempuan bersembang. Orang perempuan bukan lelaki. Bila dia bersembang, nak marah orang kapung, terus je lah. Tapi kena angkat suara sedikit lah, sebab nak lawang suara dia tu. Dia bersembang dalam tabir tu, orang lelaki tepuk latar. Surah papang. Lelaki tepuk latar, luar, disenyak sekejap. Kita bersembang pula, orang lelaki tepuk latar, disenyak sekejap. Apabila dia bersembang, saya mengajar kena kuatkan suara. Kuatkan suara. Dan saya masa tu baru-baru mengajar. Jenis kuat suara ni tak biasalah. Kuatkan suara sebab nak lawang dia bersembang. Balik demam. Kata boleh tahan, kata. Demam tu kan mengajar. Tak biasa angkat suara masa mengajar. Angkat ni, suara dia kuat sebab supaya pak dengar terang-terang. Dia bersembang tu. Orang lelaki ketuk latar, disinyak sekejap, lepas tu sambung pula. 2-3 minggu lepas tu lama perlahan, lama tak ada. Tidak bersembang, tidak mari dah, tak tahulah. Orang kampung ni kan, orang ngajar, mari belaka. Orang mengajar mungkin dia tak masuk sikit habuk pun kali, dia bersembang. Kata gua ni. Orang puan sungguh. Dia banyak. Orang puan ni bersembang pun banyak. Dalam FB pun banyak ditulis orang puan ni. Orang puan ni tak tahulah. Tapi bukan orang puan Bukit Payung lah. Bukan puan Bukit Payung. Orang puan lain. FB pun orang puan hak paling banyak. Orang puan hak paling banyak.
Ada ni. Kerana orang lelaki dia pendiam sikit tau. Orang lelaki tau. Kalau orang lelaki mulut banyak, orang kata orang ni, tak padang orang lelaki mulut macam orang perempuan ni. Sebab dia kata gitu. Faham-faham je lah. Jangan marah orang perempuan. Tapi gitulah. Mengajar dia bersembang. Ada satu kelas. Yelah masa Ramadan tu orang penuh lah tapi. Waktu tazkirah Ramadan penuh lah. Baru bulan Ramadan tarawih. Habis Ramadan surah tu panggil waktu tazkirah. Tazkirah bukan mengajar. Tazkirah lah. Tak ada orang perempuan. Ada 2 orang je. 2 orang je ada. Ada orang lain. Orang kata penuh tapi tinggal 2 orang. 2 orang tu pula dibuka tapi. Hidup 2 orang tengah tapi 2 orang. Daripada mula mengajar sampai ke sudah dia bersembang 2 tu. Dia buka tapi. Orang nampak dia bersembang. Tapi suara tak kuat. Tapi dia bersembang. Bersembang sampailah habis mengajar. Dah lah kata tinggal 2 orang cetek umpama batu nesang. Dia bersembang pula kata tergamuk kata mokcik ni. Kalau nak bersembang, duduklah tepi tu. Jangan duduk tengah-tengah tabir tu. Orang nampak kita bersembang. Tak pernah sekolah berkali tu. Tak pernah sekolah lah. Orang sekolah boleh bersembang tak masa cikgu mengajar? Kalau bersembang masa cikgu mengajar, bedaklah nak muka. Dia baling dengan pemadam kapur tu. Ada bersembang? Tak ada. Senyap je. Mengajar sains, senyap je. Mengajar matematik, senyap je. Mari masjid mengajar agama, dia bersembang. Pelik tu. Ni tak ada adab. Dia tak nak jaga adab. Macam mana kita nak didik orang muda-muda? Kita nak didik orang muda. Orang tengah bang, budak bersembang. Gitu. So budak tu senyap. Nak suruh budak tu senyap macam mana? Dia tengok tu ayah haji, tu mak haji dia bersembang. Orang tengah bang. Mazhab Syafi'i makruh. Ada setengah pandangan mazhab haram. Haram bersembang. Kita mazhab Syafi'i makruh. Makruh tu jadi tak kuat tu tau. Kena letak haram baru jadi kuat. Dia bersembang ketika muazzin bang ni, di antara amalan perangai yang sangat dibimbangi, bawa pada su'ul khatimah, jahat kesudahan ketika nak mati. Kita kena ajar molek tu. Kita kena ada adab molek. Anak cucu kita pun sama. Bunyi orang bang je, senyap. Ada ni. Ni lagu negaraku senyap. Tak bercakap tau, lagu negaraku tau. Ada setengah negara, lagu negaraku, kereta-kereta berhenti. Motor-motor berhenti, senyap berhenti. Orang pun senyap, tak bercakap. Di bandar tu lagu negaraku dia ada di ni. Di tiang-tiang lampu tu dia ada dia punya speaker. Jadi pada masa lagu negara dia lah. Lagu negaraku ni lagu Malaysia, lagu negara dia lah. Kenderaan berhenti, orang pun senyap je. Senyap lagu kebangsaan. Ni orang bang molek dia bersembang. Hak ni tengah buat apa ni? Sedang berdoa, sedang berzikir, sedang bertasbih, sedang membaca Al-Quran. Apabila engkau dengar bang muazzin, maka engkau putuskan bacaanmu itu berhenti. Senyap. Pada ni. Dan jawab olehmu akan muazzin, akan bang muazzin. Sunat jawab bang muazzin tu. Maka apabila mengata muazzin itu Allahu Akbar, maka kata olehmu seperti yang dikata oleh muazzin itu. Jawab dengan Allahu Akbar jugalah. Demikianlah pada tiap-tiap kalimah. Tiap-tiap kalimah pun samalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab sebagaimana yang dikata oleh muazzin. Muazzin asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah.
Sama dengan apa yang dikatakan oleh muazzin. Melainkan pada hayalatain. Melainkan pada hayalatain. Dua hayya. Hayya ala salah, hayya ala falah. Melainkan pada hayalataini. Hayalataini. Hak dalam, hak tebal tu ada bagi. Hak tebal tu ada bagi. Hak nipis tak ada bagi. Melainkan pada hayalataini. Mana? Dua hayya ala salah dan hayya ala falah. Maka kata olehmu pada jawab keduanya itu, la haula wala quwata illa billah. Ada. Allahu Akbar, Allah Akbar. Macam biasalah, sama kita jawab. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Kita pun jawab dengan sama. Hayya ala salah, hayya ala falah. Jawab ni la haula wala quwata illa billah. Nak comel laginya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kita mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hambali, dia jawab serupa. Kalau tu bila kata hayya 'alas salah, mereka jawab hayya 'alas salah. Tu bila kata hayya 'alal falah, mereka jawab dengan hayya 'alal falah. Itu mazhab Hambali. Kita daklah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alataini itu, dua hayya tu kita disunatkan jawab dengan la haula wala quwata illa billah. La haula ay la haula an ma'siyatillah illa bi ismatillah, wala quwata ay wala quwata ala ta'atillah illa bi ma'unati. Kita sebut ni, tidak ada daya upaya, kita tahu. Tidak ada daya upaya. Tidak ada daya daripada meninggalkan maksiat kepada Allah, melainkan dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada upaya atas mengerjakan ketaatan kepada Allah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Tidak ada daya daripada meninggalkan derhaka kepada Allah, melainkan dengan ismah, peliharaan daripada Allah, dan tidak ada upaya atas mengerjakan ketaatan, melainkan bima'unati, dengan ma'unah, pertolongan daripada Allah. Tidak ada daya daripada meninggalkan maksiat kepada Allah, melainkan biismatillah, dengan peliharaan daripada Allah. Dan tidak ada upaya atas mengerjakan ketaatan, melainkan dengan ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia la haula wala quwata illa billah. Kalau Tuhan tidak pelihara, tak akan mampu meninggalkan maksiat. Kalau Tuhan tidak bagi pertolongan, tak akan mampu nak mengerjakan ketaatan. Nak belajar, tak ada taufik hidayah, dia panggil. Belajar wajib, wajib dah wajib pun peduli apa. Belajar ilmu tauhid itu usuluddin, usuluddin pun peduli apa. Peliknya berjemaah rajin, berjemaah fardu kifayah oleh lelaki. Orang perempuan berjemaah rajin, adakah berjemaah fardu kifayah orang perempuan? Orang perempuan yang berjemaah lima waktu di masjid fardu kifayah? Tidak, afdal di rumah. Tapi datang berjemaah 5 kali sehari semalam. Belajar fardu ain tidak peduli. Ada ni. Belajar fardu ain tidak peduli. Ramai pasal gitu. Ramai pasal gitu. Bahagian masing-masing. Allah tak bagi kekuatan untuk melakukan ketaatan. Ketaatan mari masjid. Mari masjid ketaatan. Mari masjid dengan ilmu. Berpanggil ketaatan. Mari masjid, berjemaah, tak belajar, tak apa. Itu bukan ketaatan. Itu adat, tradisi, budaya, trend. Ikut orang ramai. Boleh bersembang, jumpa kawan.
Belajar fardhu tauhid pekot tasawuf. Fardhu tauhid pun tak peduli tergamuk rokok sujud. Boleh berlaku gitu. Rajin pula. Aku perempuan lah contohnya. Berjemaah tidak dituntut. Rajin. Belajar fardhu ain tambah. Pada ni. Napi nampak orang perempuan lah. Sebab nampak perempuan sungguh. Tapi yang belajar pun perempuan orang ramai ada lelaki. Gitu juga. Sebab perempuan ni diramai belaka. Mari belajar masjid pun diramai. Mari belajar masjid pun diramai. Di kot lain pun diramai. Dia sungguh belaka tau. Dia bab belajar ni perempuan lebih istiqamah dengan lelaki. Tapi perempuan ni ramai. Ramai ni macam-macam lah. Lepas tu kita boleh belajar. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Sebab apa? La haula wa la quwata illa billah. Kalau tak beri taufik hidayah, ada. Duduk tepi masjid ke, walaupun itu anak tok guru ke, anak tok guru. Tapi tu, ayah dia mengajar, dia kita ke lain, dia tak pernah belajar pun. Dia wak punah hak pelajar pondok yang lain, dia ajak pergi main dengan dia. Bila ayah meninggal, baba meninggal, Allah nyesalnya masa baba ada saya tak belajar. Tahu dah mu tak belajar. Tunggu baba tu ayah dia lah. Tunggu ada tak belajar. Duduk rumah situ. Jadi tak ada bahagian. Duduk tepi pondok sekalipun, tak pernah masuk dalam pondok. Hak mari pondok nu hak jauh-jauh. Hak tepi tak pernah masuk. Nak belajar, tak pernah nak belajar. Gitulah. Guru Quran kita kata. Hak mai belajar rumah dia penuh malam-malam tu, orang luar. Hak tepi rumah pun tak mari belajar. Anak beranak mari bersembang. Mari bersembang hak tepi-tepi rumah ni. Marilah anak murid, dia pun balik ah. Dah apa ustaz saya balik dulu tu anak murid ustaz mari dah. Dia balik ah. Mana apa dia mari temang sembang je. Sebab apa? Tepi rumah. Anak beranak dia. Tapi dia pernah tak belajar Quran dengan guru tu? Tak pernah. Pernah tak betul Fatihah tak apa dah. Tak mengaji Quran pun. Dah duduk bersembang tu. Ustaz dah anak murid ustaz tak mari lagi. Saya nak baca Fatihah sekali ustaz tengok betul ke tak. Tak ada pun. Tak ada pun. Tapi baik. Bersembang. Kalau ustaz tu nak apa-apa, dia nombor satu tolong. Cik tu sungguh ni. Bila ustaz tu meninggal, Allah nyesalnya dah tak baik nak kaji Quran dengan ustaz tu. Kita baik sangat dengan dia. Apa-apa hal, nak pergi ke mana, ustaz tu panggil dia. Dan memang dia apa? Memang tak pernah oeh. Nak khidmat. Tapi pernah tak telitah nak belajar? Tak. Tak pernah. Sampai ke peringkat baik tak baik, sudah habis ngaji, anak murid nak belanja ustaz dia makan. Dia boleh pergi panggil hok jiran dia. Mari, pergi makan. Pergi makan dia ni. Pergi makan. Teman ustaz dia tu. Teman jiran dia lah, waris dia tu. Boleh pergi makan juga dia ni. Ada? Dia tak ada. Tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Ni. Mana walaupun tepi pondok ke apa ke, kadang-kadang hok duduk di masjid dah. Hok kerja di masjid. Makan gaji di masjid. Orang mengajar, dia duduk dalam jabat dia, duduk kerja dia tak boleh lah mengajar. Jadi mari masjid kerana dia jadi kerani, dia kena jadi kebersihan. Orang mengajar, dia tak peduli. Dia bukan mari nak belajar, dia mari nak buat kerja. Tu imam tu bila pun kadang-kadang dia tak peduli orang mengajar. Dia tak peduli. Dia masuk bilik, dia baca Quran, dia main telefon, dia keluar pergi minai kedai, lepas tu isyak dia mari pula. Tahu belaka. Orang boleh tahu belaka. Kata bahagian masing-masing. Dia tak mau belajar. Dia main telefon, dia ngajar orang, dia baca Quran. Ngajar apa pun dia tak peduli. Sebab masjid tak bagi allowance masuk kelas. Dia kena bagi allowance imam lain, allowance ikut kuliah lain. Barulah dia ikut kuliah sampai ke ada masjid buat undang-undang. Tu imam tu bila masa ustaz mengajar wajib duduk depan. Masjid terpaksa buat undang-undang macam budak-budak.
Kata kenapa pula ni? Tok Imam, Tok Bilal biasanya masuk dalam bilik, lari balik ke rumah. Mana pula sekarang ni duduk depan barulah orang beritahu keputusan mesyuarat. Kita buat peraturan, Imam Bilal wajib kena ada depan masa orang mengajar. Oh, maknanya kena buat undang-undang. Ditambah. Ditambah. Atau kata, bahagian masing-masing. Kita boleh belajar, taufik hidayah daripada Allah. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Hakikinya bukan hak kita. Hakikinya la haula wala quwata illa billah. Disunatkan kita perbanyak kata la haula wala quwata illa billah. Dan la haula wala quwata illa billah ni akan menjadi kenderaan ketika meniti titiang sirat. Ketika meniti titiang sirat. Dan maka apabila mengata muazzin as-salatu khairum minan naum, maka kata olehmu sadaqta wa bararta wa barirta. Boleh baca belakang itu. Padahal hak tebal ni sadaqta wa bararta, hak tebal. Sadaqta wa bararta pun boleh, wa barirta pun boleh. Sadaqta wa bararta ataupun sadaqta wa barirta. Bila tu imam baca dengan imam kata as-salatu khairum minan naum. Dia barra ya birru, barra ya burru, birran, barran. Dia burru, dia ada belaka tu. Dia hak masdar lah. Barun daratan, birun kebajikan, burun gandum. Zaharal fasadu fil bahri, fil barri wal bahri, bima kasabat aidinah tu. Zahir kerosakan di daratan, fil barri wal bahri, dan lautan, dengan sebab usaha tangan-tangan. Itu bar. Wa ta'awanu 'alal birri. Birri itu kebajikan. Tapi sini bararta boleh, barirta pun boleh. Sadaqta, benar engkau. Wa barirta, jadilah engkau kebajikan. Sadaqta, benar engkau Tok Bilal. As-salatu khairun naum, betul. Lepas tu tarik selimut semula. Yang betul sudahlah. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta, betul tu bila. Memanglah semayang lebih baik daripada tidur. Lepas tu tarik selimut semula. Jawab betul je dah. Wa barirta, jadilah engkau kebajikan. Sirta zabarrin, jadilah engkau mempunyai kebajikan. Bararta ataupun barirta. As-salatu khairun naum, itu dipanggil apa tu? Taswib dipanggil. Itu taswib. As-salatu khairum minan naum. Maka jikalau selesai engkau daripada menjawab muazzin, maka baca olehmu. Ini tu pergi pada doa. Doa selepas ada azan. Doa selepas ada azan. Kemudian dia hak berkaitan dengan bank iqamah ni. Hak ni dia kena belajar molek lah. Sebab dia ada adab-adab ketika azan dan ketika iqamah. Yang mana kadang-kadang sekarang ni Tok Bilal kurang dah. Tarjek tak ada Tok Bilal sekarang ni. Tahu tarjek? Tarjek. Walaupun tarjek ni mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, jumhur disunatkan tarjek. Selepas daripada Allahu Akbar tu, maka dia kena tarjek dahulu. Hak ni Nabi SAW ajar kepada Abi Mahzurah. Nabi ajar Abi Mahzurah supaya tarjek.
Mana sebelum daripada kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kata dulu secara perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah asyhadu an la ilaha illallah dengan kuat. Makna antara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan diam situ. Yang mana tarjih ni, kalau kita dengar, sebab dia duduk di mikrofon, dia kan dengar. Dia perlahan. Perlahan ni bukan perlahan tu. Mana kalau suara tak ada mikrofon, suara biasa, tarjih dia tu orang yang ada dekat-dekat boleh dengar. Kan kita ni kan kalau dengar telinga sendiri, hak sebelah betul baru dengar. Ada ni, orang jauh sikit tak dengar dah. Tak tarjih ni dia kena kuat sedikit. Bukan kuat. Kuat ni orang jauh dengar. Perlahan ni orang sebelah je dengar. Perlahan kan, dengar telinga saja. Hak duduk dekat kita dengar lah. Hak jauh sikit tak dengar. Tarjih ni dia perlahan, tapi hak jauh sikit tu boleh dengar juga. Hak ni kalau tak ada mikrofon ni, suara asal. Dia perlahan, dengar telinga saja. Orang duduk sebelah dengar. Kuat, orang jauh dengar. Itu kuat. Nyaring. Tarjih ni perlahan, tapi bukan hanya orang sebelah dengar. Kalau ada orang belakang tu dengar juga. Orang belakang dekat-dekat lah. Maknanya perlahan tu bukan perlahan hak setakat dengar dia telinga saja, bukan. Faham tak ni? Sekarang ni oleh kerana ada mikrofon baju, memang dengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita dengar tarjih itu, sunat kita jawab waktu dulu. Sunat kita jawab waktu dulu. Jawab waktu dulu. Dia belum kuat lagi ni. Hak tarjih itu, sunat tu jawab waktu dulu. Kalau kita dengar di speaker. Nak ceritanya, hak suara asal nak tak pakai speaker, tak ada mikrofon ni, bukan hanya dengar orang dekat Kalau Tok Bila ni, orang belakang tu 7-8 orang tu boleh dengar belakang. Mana apa ni? Tak kuat, tapi bukanlah setakat dengar telinga saja, bukan. Jadi bila ada mikrofon baju, memang orang akan dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dengar, jawab dulu tu. Itu sunat tarjih. Sekarang ni kurang diamalkan. Ada hok peseng. Dia kata perlahan belaka dulu. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Sekali lagi tu. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Tak payah tu. Dia tarjih ni kata 2 kalimah syahadah saja dengan perlahan. Habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di perlahan tu baru dia kuat. Oh, kata ambil mana pula tu bila ni surah lah, bukan tu bila masjid. Kata dia ni terlebih rajin pula. Dah, hak kata dulu tu 2 kalimah syahadah je, bukan semua. Tarjih kena ada lah. Memanglah mazhab Hanafi Hanbali tak ada tarjih, tapi jumhur disunatkan tarjih. Sunat kata dengan syahadah dengan perlahan, sebelum Bilal kata dengan kuat. Lepas tu tangan nak letak di mana, jari nak letak di mana. Hak tu kena belajar belaka tu. Hak tu kena belajar belaka. Jari mana nak letak di telinga. Telunjuk ke, ibu jari ke, nak letak di telinga. Kena belajar lah. Nak letak di telinga tu dengan jari telunjuk ke dengan ibu jari. Pandangan Manawi dengan jari telunjuk, setengah pandangan dengan ibu jari. Disunatkan letak ni di telinga, supaya bila tutup telinga, suara akan jadi lebih kuat. Kemudian berpaling ke kanan ketika hayya 'alas salah, berpaling ke ketika hayya 'alal falah. Berpaling muka, bukan berpaling dada.
Jangan berpaling dada, berpaling muka saja. Ada ni. Di mana dia kena bicara khas. Dia ada tajuk berkaitan dengan azan dan iqamah. Sebelum daripada azan dan iqamah, tidak ada sebarang bacaan yang disunatkan. Sebelum azan, sebelum iqamah, pandangan Imam Nawawinya disunatkan selawat. Kalau sebelum iqamah disunatkan selawat sekali. Tuk Bilal. Sebelum azan tidak ada sebarang bacaan. Tidak ada sebarang bacaan disunatkan. Ni bunyi di speaker tu dengan auzubillah, dengan bismillah, dengan baca apa benda-benda dia baca. Baca apa? Baca Fatihah dulu. Baca kuliah dulu. Baca qullah dulu ke? Baca apa di speaker? Tak ada bacaan yang disunatkan sebelum azan. Yang ada sebelum iqamah, Imam Nawawi mengatakan sunat selawat. Tuk Bilal sebelum iqamah. Sebelum azan tidak ada sebarang bacaan yang disunatkan kata. Melainkan pandangan Syekh Abu Bakar Al-Bakri. Sebelum azan pun sunat selawat sekali sebagaimana sebelum iqamah. Sebelum azan selawat sekali. Barulah Tuk Bilal azan. Ni sekarang bunyi macam-macam bacaan. Dah berdosa ke kalau dibaca apa-apa? Tak berdosa. Nak baca Fatihah dulu pun tak berdosa. Nak baca kuliah dulu tak berdosa. Nak baca Yasin dulu pun tak berdosa di speaker tu. Tapi tak sunat. Gitu je lah. Sebelum dia baca jebang, dia baca Alam Nashrah dulu. Baca je lah nak baca pun. Sunat ke tak? Tak. Dah berdosa? Tak berdosa. Tapi tak sunat baca. Sebelum azan gitu je. Tak sunat. Tapi bunyi macam-macam. Itu bicara berkaitan dengan adab azan dan adab iqamah. Maka jikalau sesak engkau daripada menjawab muazzin itu, maka baca olehmu Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa ikbali naharika antu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wad darajatal aliyatar rafi'ah. Ini doa selepas daripada azan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.